Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita berkumpul lagi. Insya-Allah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan tarikh tasyrik Islami. Di mana kita berhenti tu belas sekali pada bahagian berkenaan dengan zaman para sahabat fiqh zaman para sahabat yang kita bincangkan last sekali. Kita ambil session. Kita ambil last sekali. Okey. Berkenaan dengan apa? Okey. Kita ambil last sekali berkenaan dengan apa fiqh zaman para sahabat yang kita bincangkan last sekali berkenaan dengan masalah pandangan atau pendapat. Macam kita nak menggabungkan di antara celaan terhadap pendapat dan juga beramal dengan pendapat. Kita bincangkan berkenaan dengan para sahabat Nabi SAW. Bila mana mereka berpendapat, sebenarnya mereka layak berpendapat sebab kerana kedudukan mereka menerima apa ajaran Nabi SAW secara langsung dan mendengar wahyu, bahkan keadaan mereka memahami Al-Quran secara asalnya. Sebab tu kenapa kalau kita nak bezakan pendapat zaman kita sekarang ni, orang kata saya berpendapat tak layak. Antara orang cakap tak layak. Sebab kita bukan setara para sahabat dalam masalah pengetahuan dan juga periringan wahyu. Adapun para sahabat Nabi SAW, bila mereka bercakap, maksud dia mereka bercakap kerana ada ilmu pada mereka. Itu yang kita nak fahamkan. Itu yang kenapa Imam Syafi'i rahimahullah dia kata sebut tentang para sahabat Nabi SAW. Dia kata telah memuji Allah Ta'ala tabaraka ta'ala ke atas para sahabat Nabi SAW dan Quran, Taurat dan Injil akan berlalu untuk mereka di atas Rasulnya Rasulullah SAW kelebihan apa yang tiada untuk seorang sudah mereka. Allah Ta'ala berkasihan pada mereka dan juga Allah Ta'ala raikan mereka dengan apa yang Allah Ta'ala berikan mereka daripada apa yang tahniahkan mereka dengan apa yang Allah Ta'ala berikan mereka. Dari itu dengan sampai kedudukan tertinggi sedikit syuhada dan salihin. Okey, mereka terangkan kepada kita sunnah Rasulullah SAW. Mereka saksikan menyaksikan dan wahyu turun ke atas baginda. Okey, dan juga mereka tahu apa yang dikehendaki Rasulullah SAW secara umum dan khusus, secara mesti ataupun panduan, dan mereka tahu Rasulullah SAW apa yang kita jahil, apa kita tahu dan apa kita jahil. Dan mereka di atas kita pada semua ilmu dan ijtihad, warak dan juga akal, dan juga perkara yang diketahui ilmu, dan juga pengeluaran pengistinbat daripada pendapat ataupun dalil. Dan mereka dan pendapat mereka untuk kita dia kata lebih terpuji, lebih utama berbanding kita daripada pendapat kita diri kita sendiri. So itu yang kita ambil last sekali bincangkan berkenaan dengan mereka. Okay, baik. Hari ini kita akan masuk insya-Allah pada tajuk fuqaha para sahabat. Fuqaha para sahabat, mana ahli-ahli fiqh ikan para sahabat. So kita bincangkan tajuk fiqh. So di kalangan para sahabat ada yang dinamakan sebagai ahli fiqh. Fuqaha yang terkenal, mereka memang menjadi rujukan atau bahkan menjadi tempat pertanyaan bagi persoalan-persoalan fiqh. Okey, fuqaha as-sahabat tu fuqaha para sahabat. Okey, sekiranya dikata ahli hadis mengkhususkan sahabat, memang ahli hadis dia sebut berkenaan seorang sahabat tu dengan dikhususkan atau ditetapkan dengan sesiapa yang mendampingi Rasulullah SAW, tak kira sekejap ataupun lama, kan? Banyak kali ataupun sedikit perjumpaan ataupun banyak dan mereka meriwayatkan daripada baginda SAW. Okay, itu yang mati atas Islam. Okay, jumpa Rasulullah yang keadaan beriman, mati atas Islam. Okay, jadi istilah untuk ahli hadis tentang sahabat ni dia umum. Memang Nabi sendiri pun panggil sebut para sahabat. Saya sebutkan itu sekali tajuk ni waktu kita penjelasan para sahabat. Saya kata
ada orang dia tak setuju kan, dia kata para sahabat ni pun silap dan salah. Tapi kena faham, kalau istilah para sahabat sahaja, betul, termasuk dalam tu semua orang. Badui kencing dalam masjid pun sahabat. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik di Madinah dahulu pun digelar oleh Nabi sendiri sebagai para sahabat. Jadi kalau ikut istilah sahabat, orang pernah jumpa Nabi dalam keadaan beriman dan mati atas Islam kan, maka itu sahabat. Cuma masalah sekarang ni kalau kita nak fahamkan balik, bila dalam konteks itu yang Nabi kata sahabat, Nabi juga baginda SAW sendiri memisahkan pengertian sahabat. Bila Nabi cakap pada sahabat tentang kata jangan kamu cela sahabatku. Ini kena faham sebagai kisah bila bertingkah Abu Bakar dengan Khalid bin Walid berkenaan dengan tindakan Khalid yang Abu Bakar tak setuju. Lalu Khalid bin Walid ada cakap sesuatu kepada Abu Bakar, maka Nabi marah dan Nabi kata da'uni ashabi, biarkan aku akan sahabat-sahabatku, mana jangan kacau sahabat-sahabat aku. Jadi walaupun saya ulang walaupun kita tahu Khalid bin Walid adalah sahabat, tapi tidak Nabi SAW tidak tidak kata pada ialah macam bila kita Nabi kata tinggalkan aku, jangan cela sahabatku. Maksud dia sedangkan Nabi cakap kepada Khalid bin Walid masuk Islam dah ketika tu. Bahkan ketua tentera lantikan Nabi. Tapi kerana dia buat satu dan Abu Bakar telagah dia cakap something pada Abu Bakar, maka Abu Bakar Nabi dapat tahu apa dia cakap, Nabi marah. Dan Nabi kata biarkan aku sahabatku. So kat sini dalam kalangan para sahabat pun Nabi ada special kumpulan yang Nabi kata di sahabat. Nabi kata kalau seorang kamu menginfakkan sebesar bukit Uhud emas. Okey, bukit Uhud emas bila sedekahkan takkan menyamai sedekah seorang sahabat sebanyak ini atau separuh. Maka dia sedekah banyak ni atau separuh, lebih banyak orang yang lain yang sedekahkan satu gunung atau satu bukit emas Itu nak fahamkan macam mana kita kena nilai kan, nilai kedudukan para sahabat ni berbeza. Sebab tu dia kata kalau dia kata ahli hadis macam tu, tapi fuqaha para sahabat mereka adalah orang yang sebenarnya lama mendampingi Rasulullah SAW. Okay, dalam jalan jalan ikutan dan juga pengambilan daripada Nabi. Dia follow Nabi dan juga dia ambil ilmu dari Nabi. Bahkan mereka mengetahui dengan fiqh dan juga pandangan. Okay, mereka tahu dengan pemahaman dan juga pandangan, dan mereka adalah orang yang menghafal dan mereka adalah orang-orang yang dihafal dan mereka fatwa. Bahkan sampai sekarang bila kita kata macam ulama empat mazhab ke mazhab yang datang, pendapat yang diorang keluarkan tu sebenarnya kalau kita rujuk balik adalah kata-kata para sahabat. Macam mazhab Syafi'i contoh sebenarnya kita tahu dulu bila sebut tentang lelaki wanita bersentuhan batal wuduk. Imam Syafi'i cakap macam tu sebab dia belajar dengan Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj belajar dengan Sayyid Musayyab belajar dengan Umar. So pendapat Umar macam tu. Umar punya pendapat sentuh je, touch batal. Walaupun kita kata pendapat tadi dibandingkan dengan hadis yang lain yang datang, dah bukan pendapat majoriti para sahabat yang lebih kuat, lebih ramai. Tapi pendapat tersebut Imam Syafi'i rahimahullah dia bukan keluarkan dari diri sendiri, bahkan dinukilkan fatwa itu sebenarnya daripada Umar. Ini yang kita lihat banyak orang tak faham. Bila kita beramal dengan fiqh atau fatwa ni, dia mesti merujuk akhirnya kepada para sahabat. Kalau ni kata orang tu keluarkan satu pendapat, satu buah fikiran atau satu hukum yang tidak merujuk kepada para sahabat, ia tidak dikira ada nilai. Tak ada nilai. Nilai dia berbeza kan. Kalau dia kata contoh baca kefahaman dia sendiri, takkan menyerupai dengan apa yang para sahabat tunjukkan. Sebab tu kenapa kat sini bila kita sebut orang-orang sahabat dalam fiqh ni, fuqaha para sahabat, orang yang diambil dari mereka fatwa. Bahkan dan mereka dahulu dinamakan qurra. Mereka dinamakan qurra. Okay, kat sini saya ni sikit tentang tajuk nama gelaran qurra. Sebab para sahabat Nabi SAW memang yang mana lama dengan Rasulullah SAW, makin banyaklah Quran dia ada dalam diri dia.
makin lama dia duduk dengan Rasulullah, makin banyak Quran dia dengar. Okey, tapi nak katakan berkenaan keseluruhan mereka menjadi guru Al-Quran, tak. Wallahu a'lam, mungkin sebab kerana tugasan Nabi beri pada mereka tugasan yang lain. Sebab kalau kita sebut qurra Al-Quran, orang yang banyak baca Quran ni ataupun qari-qari Quran ni yang disebut tu, dia ada kumpulan tertentu. Bahkan ada nama di antara qurra tadi yang mungkin kita kata tak termasuk ataupun tak termasuk di dalam nama kumpulan fuqaha. Itu kena ni sikit Cuma bila kita lihat kepada yang paling banyak ditanya soalan, sebenarnya daripada golongan yang hafal Quran di zaman Nabi SAW, atau terutama guru-guru Al-Quran. Maka berterusan gelaran ni adalah sebagai gelaran ahli fatwa untuk tempoh yang panjang pada permulaan Islam. Okay, berkata Ibn Khaldun, ini penukilan daripada Ibn Khaldun Dia semua kemudian semua para sahabat semua mereka tidaklah menjadi ahli fatwa. Bukan semua para sahabat jadi ahli fatwa. Dan bukan juga dan tidak juga agama ni diambil daripada semua mereka. Sebab ni kita sebut tadi kan, kita tahu semua orang tu sahabat, tapi dalam sama Islam tak diambil daripada semua mereka. Majoriti mereka ya, semua mereka tidak. Sebab nak fahamkan kerana dalam ramai tadi ada orang-orang badui dan sebagainya yang beramal ataupun membuat perbuatan yang kita kata panggil luar daripada batasan kaedah biasa dalam syarak lah. Mungkin dia jahil lagi dan sebagainya. Tapi tak diambil daripada dia mungkin diambil daripada dia cerita yang berlaku, tapi tak diambil daripada dia fatwa atau pendapat. Itu beza sikit. Okey. Dia kata kerana tidaklah diambil agama daripada kesemua mereka. Tapi hanya diambil daripada orang yang khusus. Secara khusus Tapi itu adalah secara khusus bagi orang yang membawa Al-Quran, yang tahu tentang nasa mansukh dia, tahu tentang yang mutasyabih, yang muhkam dia, dan semua petunjuk-petunjuk Al-Quran daripada apa yang mereka terima daripada Nabi SAW, atau daripada siapa dengannya daripada kalangan mereka, daripada orang yang dekat dengan yang tertinggi lah dengan mereka. Siapa yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW, mereka akan ambil. Okay. Dan mereka dahulu dinamakan sebagai qurra yang Nabi hantar dia mengajarkan agama Islam dan sebagainya. Okay, itu yang dikatakan qurra. Itu orang yang membaca kitab. Tapi gelaran ni kalau Ibn Khaldun bagi sebenarnya agak ni sikit. Sebab qurra ni kalau zaman Nabi dikenali sebagai orang yang mula macam Nabi hantar 70 orang ahli sufah untuk mengajarkan Islam. Mungkin berpadanan wallahu alam, tapi kalau ikutkan pada gelaran ni qurra ni ada gelaran yang khas kepada pembaca Al-Quran atau pengajar Al-Quran. Memang kita kata para sahabat nanti nama-nama kita sebut walaupun macam Omar kan tak dikatakan sebagai guru Al-Quran, tapi diketahui dia lebih banyak mengetahui tentang pemakam berbanding orang lain. Bagaimana dia sering bersama Nabi SAW memberikan pendapat, dan Nabi SAW pernah puji dia dengan keadaan pendapat dia menepati dengan wahyu. Okey, dia kata ada kuliah dinamakan qurra ni tadi sebab mereka baca kitab. Dan bahawa orang Arab dahulu adalah bangsa yang ummiyah, yang buta huruf. Sebagai unlettered. Dia ada illiterate. Saya baru ni ada perbincangan kan. Penggunaan kalimah illiterate atau unlettered. Dia illiterate ni dia kata buta huruf ni kan. Satu kalimah yang bagi orang Melayu betul. Kalimah tu serupa macam kalimah yang kita gunakan unlettered. Tak kenal huruf. Tak reti huruf tak pandai huruf, tapi tak reti membaca. Mana huruf tu dia tak kenal. Itu maksud dia. Tapi benda ni bukan ignorance, sebab kalau zaman kita sekarang ni kalau kita balik dahulu Tuhan dulu, kebutaan huruf tu dia bukannya panggil dia pasal tak ada pendedahan je. Kalau dikata orang Arab bila mereka dikata buta huruf tu macam orang Arab Quraisy, mereka ada sifat buta huruf, tapi buta huruf mereka tu bukan maksud mereka bodoh. Pasal mereka tak boleh baca betul, tapi berniaga. Mereka berniaga
mereka apa membuat urusan apa kehidupan dan sebagainya, actually dalam keadaan yang bagus, elok. Tak ada masalah pun. Jadi tak ada masalah pun. Maksudnya ketika dia orang berniaga dan sebagainya, betul. Cuma masalah dia tak pandai tulisan. Kebetulan penggunaan tulisan tak berkembang di tengah mereka. Macam orang Melayu kita zaman dulu pula, bila kita kata butuh huruf tu kan, kadang malas belajar pun ada. Tak ada kesungguhan nak belajar. Ni sekarang ni orang Arab memang tak ada huruf tersebar digunakan. So for them actually just memorization is actually enough. Sebab tu kenapa apa gelaran apa unlettered tu lebih tepat dia kata. Untuk penggunaan. Illiterate ni banyak kadang-kadang banyak penggunaan untuk hina. Tapi kita pernah sebut kan benda ni hina untuk kita tapi mulia untuk Nabi. Bahkan bangsa Arab pun bangsa yang illiterate, unlettered, tak pandai menulis, tak pandai membaca. Bahkan ilmu penulisan dan pembacaan di tengah mereka adalah sedikit. Sebab tu Nabi sendiri SAW bila mana para sahabat mula menyalin daripada baginda SAW, Nabi berikan arahan. Nabi kata dan lantik hanya beberapa orang sahaja yang menjadi penulis wahyu, bukan semua. Not everybody dikira sebagai penukil bagi wahyu. Hanya orang tentu yang Nabi akan turun ayat tentu. Nabi kata panggil si fulan. Orang tu datang, Nabi kata ayat ni letak pada surah sekian, kisah yang disebut kisah sekian, lepas ayat sekian. So penulisan tu berlaku macam tu. Okay. Maka dia kata maka dikhususkan siapa yang di kalangan mereka ni boleh membaca kitab dengan nama ini kerana kejanggalannya pada masa berkenaan. Pada hari-hari berkenaan memang pandai membaca itu adalah benda yang trait atau sifat yang jarang dan kekal keadaan sedemikian pada awal agama datang agama Islam masih macam tu. Kemudian meluas akan pelosok-pelosok negeri Islam dan hilanglah kebutaan buta huruf ni daripada orang Arab. Dengan sebab mereka buat pelatihan membiasakan pelatihan dengan kitab dengan penulisan dan juga buku dan juga boleh mereka dan maka lepas tu dia berupayalah berupayalah orang Arab untuk kekeluaran hukum dan kesempurnaan fiqh dan dia menjadi satu ilmu satu seni dan juga ilmu. Dia bukan lagi jadi sebagai sebagai orang tentu kelebihan tapi boleh dilatih, boleh dipelajari. Okey. Macam fiqh kan, kalau nak kata orang nak pandai fiqh memang dia kena banyak membaca fatwa-fatwa para ulama berkenaan dengan fiqh itu sendiri. Dia kena belajar macam tu, banyakkan membaca, banyakkan mendengar daripada cara. Jadi bila dia banyak membaca dan mendengar fiqh itu sendiri, dia boleh faham kenapa hukum tu keluar macam tu, macam mana orang tu faham. Itu kaedah dia. Kaedah untuk seorang tu memudahkan diri dia dapat fiqh. Kalau dia nak tahu fiqh macam mana, dia kena banyak membaca, banyak ikuti akan cara pemikiran atau tengok cara pemikiran atau cara pemikiran orang yang ahli fiqh, baru dia boleh tahu fiqh. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah telah sebut dalam kitab Ilam Muwaqqi'in beliau bahawa yang orang-orang yang dihafal dari mereka fatwa ni dengan para sahabat jumlah dia dalam 130 lebih nyawa jiwa orang 130 lebih orang. Okey. Dan dalam tu tengah tu ada lelaki dan wanita. Dan Ibnu Qayyim telah pecahkan kepada yang mungkin mereka fatwa ni kepada ramai dan juga sedikit. Banyak yang fatwa atau tidak, dia kata berdasar pada keadaan tadi. Ada banyak sikit. Okey, ada pun yang banyak mengeluarkan fatwa, bahkan dinukil mereka fatwa, orang tanya mereka soal jawab agama, so mereka boleh berikan dan mereka hukum dan nukilkan apa jawapan mereka adalah 7 orang. Dan mereka adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Aisyah Ummul Mukminin, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Umar. Inilah 7 orang yang daripada mereka kebanyakan hukum agama kita sampai sekarang adalah daripada mereka. Kebanyakan, majoriti. Memang kita kata boleh nak sebut banyak pun memang sangat banyak. Okey. Berkata Abu Muhammad Ibn Hazm, dan dia kata boleh untuk dihimpunkan daripada fatwa-fatwa setiap seorang, every one of them,
data dalam satu lembaran atau satu buku kitab yang besar. Lembaran yang besar boleh kumpulkan dalam yang besar. Ceritakan bahawa mereka banyak sangat ditanya dan banyak sangat dinukil dari mereka akan fatwa. So Umar kata apa, Mas'ud kata apa, benda tu semua di sisi orang ramai menjadi rujukan. Itu beza. Jadi mereka ni adalah yang paling banyak. 7 orang ni. Jadi macam saya sebut lah, kalau kita lihat dalam ilmu fiqh bila kita sebut para ulama yang zaman kita sekarang sebut sesuatu, kalau kita kejar balik, follow balik dari mana mereka dapat, in the end dia akan sampai kepada para sahabat. Mana yang ketujuh ni tadi. Macam saya katalah, macam kita kata kita belajar kata isytakan lepas wuduk dan sebagainya, tapi benda tersebut kita kena hormat. Kata dia datang dinukilkan daripada para sahabat yang kita kata lama bersahabat dengan Nabi, mendampingi Nabi SAW. So bila mereka dampingi Nabi SAW lama, so kefahaman mereka juga berbeza daripada orang lain, orang yang tak mendampingi Nabi yang lama. Cuma benda tu kadang-kadang dalam banyak-banyak tu adalah benda yang dia keluarkan pendapat sendiri. Tapi dalam masa sama, majoriti apa dia keluarkan adalah kita kata dipercayai benar. Itu beza dia. Betul, walaupun kita tak setuju sebagainya, kita kena faham. Ini ada bila sebut khilaf, bila ada mereka pendapat banyak, maka itu khilaf. Jadi mereka semua sepakat, itu ijma'. Tak boleh siapa yang datang dengan lain. Okey, itu yang pertama, itu 7 orang. Kemudian daripada yang pertengahan pula adalah Abu Bakar, sederhana tak banyak, tak adalah sikit, tak ada banyak. Abu Bakar As-Siddiq anhu, Ummu Salamah, Uthman bin Affan, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Musa Al-Asy'ari, Jabir bin Abdullah, Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair. Ini yang pertengahan. Yang memang dia keluar pendapat. Okay, kalau perasan kat sini kan, sampai sekarang, daripada yang ramai dan juga yang pertengahan, perhatikan bahawa tak ada nama Abu Hurairah dekat situ. Abu Dzar dekat situ. Dia bukan sebab kerana mereka tak pandai. Tapi itu sebab dia bilang balik, sebab rujukan orang ramai pada zaman itu. Maksudnya orang ramai sendiri pun nampak siapa yang patut ditanya. Kalau nak tahu tentang hadis, orang tanya Abu Hurairah. Kalau nak tanya tentang fiqh hadis ataupun hukum yang diketahui, maka tanya pada 7 orang sahabat tadi. Dan ramai itu kita kata seorang je lah apa yang termasuk di kalangan Ansar. Yang lain semua Muhajirin. Yang semua Muhajirin. Zaid bin Sabit seorang je Ansar. Yang lain semua Muhajirin yang duduk yang kita panggil lama Islam. Lama Islam. Sedangkan kalau kita kata macam Abu Hurairah anhu, dia punya kedudukan dia duduk dengan Rasulullah dalam 3 tahun terakhir. Okey, Abdullah bin Abbas betul juga 3 tahun terakhir hidup Nabi. Tahun ke-7 Hijrah baru dia pindah, tapi namun begitu dia dapat duduk dekat dengan Nabi. Sebab dia kira sepupu Nabi SAW. Dan Nabi pernah duduk rumah dia, tidur dan sebagainya. Dia ikut Nabi didik dia pelan-pelan. So kat situ ada beza, ada perbezaan. Walaupun dia lewat. Tapi macam Abu Hurairah anhu, dia datang ikut Nabi pada Nabi dalam dekat masjid lah, dekat rumah sebagainya, tak dapat ikut. Jadi ada perbezaan kat situ. Bahkan Abdullah bin Abbas didoa oleh Nabi SAW dengan doa yang khusus. Bahkan para sahabat seperti Umar sendiri pun mengiktiraf akan kedudukan ilmu dia. Itu kena faham. Okay. Jadi kat sini kan dalam sampai kumpulan ni masih lagi sebutan. Namun begitu kalau perhatikan dia sederhana. Bukan banyak. Ada kata fatwa pada mereka yang dipakai, tapi tak sebanyak macam mana yang didengari pada 7 orang yang awal. Kemudian di antara orang yang sedikit akan fatwa dia ataupun ditanya adalah Abu Darda, contohnya Abu Ubaidah bin Jarrah, Nu'man bin Bashir, Ubay bin Ka'ab, Abu Talha, Abu Dzar, Safiyah binti Huyai, Hafsah binti Umar, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, dan juga lain-lain lah. Yang ini sikit, mungkin ada 2-3 perkara je dengar. Okey. Dan ini dikata sebenarnya adalah pengenalan ringkas bagi sebilangan bawah ni. Dan ini berikut ni adalah pengenalan ringkas bagi sebilangan fuqaha yang banyak mengeluarkan fatwa pada peringkat ini atau tahap ini. Tahap di mana Nabi dah tak ada, mereka hidup, mereka berterusan mengeluarkan pendapat dan juga penjelasan bagi agama. Okey, Umar. Pertama Umar. Umar bin Khattab anhu bin Nufail bin Al-Alawi Al-Qurashi. Okay, dia dahulu mempunyai kemuliaan yang terbentang, kemuliaan yang awal dalam pada Quraisy.
Dan dia ni mahir dalam perniagaan, dan dia melakukan aktiviti perniagaan sepanjang hidup dia sebelum dia memegang khilafah orang Islam. Dan sampai lepas masuk Islam pun masih lagi berniaga. Dan juga dikosongkan waktu untuk maslahah umat Islam. Lepas daripada pegang jawatan, dia tak kerja dah. Berniaga. Tak boleh. Dia ada conflict of interest. Ini cara kaedah lah. Memang kita tahu bahawa kalau dia memerintah dan dia berniaga, tak masalah. Kita dalam masyarakat kita ada je pemerintah peniaga Dia pemerintah, dia ada berniaga sekian-sekian. Itu masalah sikit sebab ada conflict of interest. So jadi kalau macam para sahabat Nabi SAW, mereka melihat jawatan pemerintahan itu sebagai tanggungjawab, bukan sebagai cara untuk mendapat kekayaan. Dan dia masuk Islam dalam tahun ke-6 kenabian. Nabi diutuskan 6 tahun lepas Nabi diutuskan baru dia masuk Islam. Orang Islam ketika itu dalam 30 lebih orang je ataupun 40 lebih orang. Ketika dia masuk Islam, 40 lebih atau 30 lebih orang je masuk Islam. Nabi berdakwah kita tahu mungkin lepas dalam tempoh 4 tahun lah, sebab kita baru awal dapat wahyu, Nabi tak berdakwah lagi. Kemudian bila lepas 2 tahun baru dah turun, lepas wahyu pertama baru dah turun. Lepas tu arahan untuk Nabi SAW menyampaikan Islam kepada semua orang. Itu berbeza kan. Jadi tempoh tu ada kata 2 tahun. So kita kata Islam Umar tahun ke-6. So jadi 4 tahun lepas daripada Nabi mula berdakwah secara besar-besaran lah. Tapi ketika itu pun tengok jumlah orang Islam adalah sedikit. 30 lebih atau 40 lebih orang saja. Dan bahkan mereka menyembunyikan Islam mereka kerana sikit bilangan mereka dan tekanan Quraisy terhadap mereka. Dan mereka berhimpun di rumah Arqam bin Abi Arqam Al-Makhzumi. Jadi dahulu Islamnya Umar ni sebenarnya adalah satu perolehan yang sangat besar untuk Islam dan sokongan untuk dakwah kebenaran dan pemuliaan bagi agama Allah. Okey. Dan diketahui Umar ni dengan kekuatan yang gagah juga dan kekerasan, kedahsyatan daripada kekerasan. Kekuatan tenaga dia kuat. Dan juga amat mulia dari segi berdamping ni dia akan jadi mulia. Dan juga dia juga adalah berani dalam kebenaran. Okey, kita menyebut ahli sejarah ahli sejarah disebut bahawa Rasulullah SAW dahulu telah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi abi rajulain, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dua lelaki, Umar bin Khattab ataupun Amr bin Hisham. Ibn Khattab dah, Amr bin Hisham Abu Jahal, nama dia Amr bin Hisham. Okey. Jadi doa kepada Nabi. Ada riwayat kata lafaz dia ya Allah muliakan Islam dengan salah seorang dua Umar. Dua Umar, itu Amr atau Umar. Okey. Jadi Allah Taala telah menyahut doa baginda SAW dan Islamlah Umar. Okey. Dan dia sebut disebut kepada Rasulullah SAW pada bila dia masuk Islam tu, di atas apakah kita menyembunyikan agama kita. Sedangkan kita ada kebenaran, mereka ada kebatilan, dan demi yang memutuskan kau ada kebenaran, takkan kekal satu majlis yang aku duduk padanya dengan kekufuran, kecuali akan duduk dalamnya dengan iman. Maksudnya dia akan duduk mana tempat yang dia pernah duduk dulu sebagai seorang kafir, dia akan duduk sebagai seorang mukmin pula. Dia pergi isytiharkan Islam dia. Bila dia keluar ke Kaabah, dia di hadapan satu barisan di umat Islam ikut follow dia, dan keluar Hamzah daripada satu arah lagi, satu barisan yang lain. Lalu dia kata itu telah kumpulan tu telah membelahkan kekuatan ataupun suara ataupun Quraisy. Dia masuk pergi sini ikut tengah-tengah tu, tengah ramai Quraisy tu, dan maka ketika tu mana bila diorang masuk Islam, Quraisy jadi pening kepala. Okey. Jadi dia menimpa Quraisy ni kerusingan dan juga kekemurungan. Kerana ini dinamakan Umar bin Khattab sebagai Al-Faruq, kerana dia menzahirkan Islam dan bezakan di antara kebenaran dengan kebatilan. Kata Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan tentang Islamnya Umar. Dia kata Islamnya Umar ni adalah penaklukan, pembukaan. Dan dia hijrahnya adalah pembantuan. Penguasaan dia ketika dia merintah adalah rahmat. Dan dia kata demi semuanya, Ibnu Mas'ud kata, demi semuanya aku telah melihat kami, aku melihat diri kami itu orang Islam, dan kami tak mampu untuk solat di bait, sehinggalah Islamnya Umar. Bila Islam Umar,
dia menentang mereka mereka itu orang Quraisy, sehinggalah mereka tinggalkan kami. Lalu kami pun solat. Maka dia berterusan Umar bin Khattab mempertahankan umat Islam dan juga mempertahankan Rasulullah SAW, sehingga Allah Ta'ala izinkan untuk mereka berhijrah. Maka mereka semua berhijrah dalam keadaan sembunyi-sembunyi kecuali Umar. Dan dia kerana kekuatan tenaga dia ataupun inilah kekuatan kekerasan dia kepada Quraisy, dia berhijrah di atas di hadapan kumpulan daripada Quraisy. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku tak ketahui seorang pun yang daripada Muhajirin yang berhijrah kecuali bersembunyi kecuali Umar bin Khattab. Dan dia apabila dia ingin untuk berhijrah, dia pasang pedang dia, dia sarungkan busa panah dia, dan dia pegang anak-anak panah pada tangan dia, dan dia pergi kepada arah Kaabah, dia bersudut Kaabah, dan sekumpulan Quraisy ada di kawasan lapang Kaabah tu. Lalu Umar tawaf di Baitullah 7 kali, kemudian dia pergi datang ke makam Ibrahim, kemudian dia solat, kemudian dia keluar kepada kaum tersebut, dia kata syahatul wujuh, buruklah kan wajah-wajah barang siapa yang ingin untuk kehilangan dia ibu dia. Siapa nak ibu dia kehilangan dia, atau meyatimkan anak dia, atau menjandakan isteri dia, membalukan isteri dia, maka jumpalah aku di belakang lembah ni, belakang bukit ni. Ni kan mana belakang jumpa dia tu. Maka tak seorang pun di kalangan musyrik mengikuti dia. Tak seorang pun ikut. Saya pernah sekali dengar dekat waktu kita orang pergi dekat Madinah. Inilah. Dekat Madinah. Ada seorang kan mutawif Indonesia. Saya pelik lah juga kan, pasal benda ni kita baca sejarah lama juga. Dia keluarkan cerita, dia kata Umar cakap macam tu, tapi ada orang ikut Umar keluar pergi berhijrah bersama Umar, tiba-tiba kena serang, ada orang mati kena bunuh. Dia macam seolah macam, saya tengok cara dia bercerita tu macam nak menafikan kelebihan Umar. Allah alam. Jadi kita pelik lah. Sekali kepada kisah-kisah yang dia kata yang macam Ali ni Rahman kata, tak ada siapa follow Umar. Macam mana pula boleh timbul tajuk kata kena serang mati dibunuh? Allah alam. Ni kita kena jaga sikit. Dan ada di kalangan mutawif kalau pergi jumpa kat Mekah tu, bukan semua tu ikut manhaj salaf. Bukan ikut salaf. Banyak yang mereka ni ada mengaruh, ada ceritakan benda yang sahih, tapi untuk matlamat dia ada tersembunyi. Cara kadang tak sahih pun campur aduk supaya orang dapat sudut yang berlainan kononnya, tapi dalam masa yang sama tujuan dia untuk mengurutkan para sahabat. Sedar tak sedar lah, tak sedar. Okey. Dan dia kata dan peribadi Umar ni adalah kepribadian yang bermacam-macam sudut. Yang paling penting daripada sudut Umar. Pasal dia dalam bab kepemimpinan ada, bab kecerdikan ada, bab sekian banyak sudut. Dan paling penting daripada sudut dia adalah yang berhubung dengan tajuk kita. Iaitu kebijaksanaan dia dalam dalam menilai pendapat dan juga jauh daripada pandangan. Dan jauh pandangan maksudnya dia bila pendapat tu dia akan fikir betul. Kemudian pandangan dia jauh. Dia cakap satu benda dia cakap tadi belum lagi turun wahyu dah berpadanan dengan apa dia cakap. Dan ketelitian kefahaman. Dan punya pendapat dia ni pendapat dia menepati macam anak panah menepati macam anak panah tu daripada anak panah kebenaran. Dia cakap tu benda tepat. Okey. Dan kena pada sasaran, iaitu lalu kena dengan hujah. Okey. Dia banyak dia kata memadai untuk kepada anda bukti atas itu adalah bertepatannya beliau untuk Umar dengan yang telah lalu isyarat kita bincang tu. Disebut apa, kemudian turun ayat. Disebut tentang hijab, isi Nabi tabirkan, muka tabir. Disebutkan makam Ibrahim pun dijadikan tempat. Itu banyak kita baca itu. Dan telah meriwayatkan orang yang dipercayai bahawa Umar bin Khattab dahulu berkata aku bertepatan dengan Tuhan pada 3 perkara.
dan juga Tuhanku menepatiku pada 3 perkara ataupun menepati Tuhanku pada aku menepati Tuhanku pada 3 perkara. Dia aku kata kepada Rasulullah, dia kata kalau kau ambil makam Ibrahim sebagai tempat solat, maka turunlah wattakhidul maqam Ibrahim musalla. Surah Al-Baqarah ayat 125. Nah, 125 surah Al-Baqarah. Okay. Dia kata dan apa? Dan aku kata kepada Rasulullah SAW, masuk pada engkau ya Rasulullah, orang baik dan orang jahat. Dan kalau kau perintahkan ibu-ibu orang beriman ni dan untuk dihijab, maka akan turunkan ayat hijab. Kemudian itu surah Al-Ahzab ayat ke-50. 50 berapa Surah Ahzab ayat ke-50. 3. Sebenarnya memang apa datang daripada apa? Arahan Allah Taala untuk isi Nabi dihijab. Tapi yang mula-mula tegur adalah Umar bin Khattab. Dia minta tu, dia kata Rasulullah, kalaulah apa kau lindung sebab masuk pada jumpa Rasulullah ni semua orang. Okey. So dia Okey, surah Al-Ahzab. Okey, ayat Ahzab. Ayat ke-50 52. 53. 53 Al-Ahzab 53. Cuba tengok ayat tu, ayat hijab Jadi turun ayat Quran memerintahkan supaya isi Nabi SAW kalau nak minta barang pun minta dia balik tabir. Okey. Kemudian dia kata apa? Telah sampai pada aku. Itu 2. Yang ketiga, dia sampai pada aku akan teguran ataupun komentar Nabi SAW sebahagian isteri-isteri baginda. Lalu aku masuk pada mereka, aku kata kalaulah kalian berhenti kalaulah kalian berhenti ataupun akan tukar untuk Rasulullah SAW lebih baik dibanding kalian. Okay? Sehingga datang mereka isteri dia kata, wahai Umar, adakah pada Rasulullah SAW apa yang baginda nak pesan supaya engkau adakah pada Rasulullah SAW apa yang adakah engkau nak membimbing membimbing isi wanita sedangkan sehingga engkau nak bimbing Rasulullah tak cakap engkau cakap macam itulah maksud dia. Dia cakap kalimah yang tegas. Jadi ada salah seorang isi Nabi SAW datang jumpa, wahai Umar, dia kata amma fi Rasulullah SAW ma ya'izun nisa. Rasulullah tak ada ke benda yang untuk bimbing wanita, sampaikan kau kena bimbing mereka. Lalu Allah turunkan ayat surah At-Tahrim ayat ke-5 dan Allah nyatakan asa rabbuhu bimbang Tuhan Muhammad ni intalah kunna kalau diceraikan kalian ayyublahu azwajan khairan min kunna muslimatin bahawa dia akan gantikan untuk baginda untuk Muhammad isi-isi lebih baik banding kalian yang Islam sebutkan sifat laki-laki. Jadi kalau kita faham kat sini kan, ni riwayat Bukhari dan Muslim lah. Maksud dia Umar kata 3 perkara. Tapi sebenarnya kalau kita lihat banyak lagi perkara macam kes perang Badar. Tawanan perang Badar, Nabi SAW ikut pendapat Abu Bakar itu tak bunuh. Umar suruh bunuh dan Allah Taala tegur berkenaan suruh bunuh sepatutnya. Kalau kita lihat banyak perkara lah. Ini sudut yang Umar bin Khattab mempunyai kelebihan. Dan telah diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW minta pendapat para sahabat dia mengenai tentera Badar ni, tawanan Badar, lalu telah mengisyaratkan Umar untuk dipancung kepala mereka dan mengisyaratkan Abu Bakar untuk dimaafkan dan diberikan pembebasan, tebusan. Lalu baginda Rasulullah memaafkan mereka, lepaskan mereka dan terima dari mereka akan tebusan. Maka akan turunkan dalam surah Al-Anfal ayat 67, maka Nabi ayakul lahu asra, tidak boleh untuk Nabi untuk jadi baginya tawanan-tawanan sampai dia dah bunuh sampai habis barulah ada tawanan. So ketika tu Nabi SAW ditegur oleh Allah Taala berkenaan dengan tajuk tu. Tapi pendapat Umar tu bertepatan.
Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Umar bin Khattab berkata, apabila mati Abdullah bin Ubay, dia telah diajak Rasulullah SAW untuk solat kepada ke atasnya. Lalu bila mana baginda telah berdiri, aku kata, adakah ke atas musuh Allah, kan? Abdullah bin Ubay yang dahulu kata sekian-sekian dan kata kerunda sekian-sekian. Okay. Yang dia kata apa Umar duk bilang apa peristiwa-peristiwa dia. Dan Rasulullah SAW senyum. Orang senyum je. Sehinggalah bila dah banyak kan. Okey. Dia kata ketika mana banyak sangat Umar sebut apa yang Abu bin Ubay buat. Ketika tu Rasulullah kata, wahai Umar, ke belakang sikit, kata. Sebenarnya aku telah diberi pilihan. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat ke-80, At-Taubah ayat ke-80. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kata, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Minta ampun untuk mereka atau kau tak minta ampun untuk mereka. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirullahu lahum. Jika kau minta ampun untuk mereka 70 kali pun, tidak akan Allah Ta'ala ampunkan bagi mereka. Maksudnya Nabi SAW diberikan isyarat kalau sekiranya maksudnya kalau aku tambah, dia kata kalau aku tahu kalau aku tambah lebih 70, diampunkan untuk dia. Aku tak akan tambah, gitu. Kalau macam tu, dia kata, kalau aku tahu bahawa jika aku tambah lebih dari 70, aku diampunkan untuk dia, aku akan buat, dia kata. Dan Nabi solat ke atasnya dan berjalanlah sehinggalah berdiri pada kubur dia sehingga selesai. Lalu apa Umar bin Khattab aku dah rasa pelik lah kata terhadap diri aku dan juga keberanian aku. Bila tak elok dah cakap Rasulullah gitu, tapi dia kata Rasulullah SAW dan sedangkan Allah dan Rasulullah yang mengetahui. Okay. Maka dia kata, Umar kata, demi Allah, ini apa ni demi Allah, dia kata, makanan ila yasira, tidaklah benda tu kecuali sebentar je sehingga turun dua ayat ni. Dua ayat ni situ surah Taubah ayat ke-84. Dia katakan ada ayat berkenaan, wala tusalli ala ahli minhum mata abada wala takum ala qabrihi. Janganlah kau solat ke atas sesiapa yang mereka yang mati selama-lamanya, dan yang kamu berdiri pada kuburnya. Jadi maka tidaklah solat ke atas munafik sesudah itu sehingga Allah Ta'ala matikan baginda, Allah Azza wa Jalla matikan baginda SAW. Dia buatkan daripada para ashabul sunan, mana Tirmizi dan Sahih Ibn Majah Abu Daud datang juga dari sisi Bukhari kisah ni. Maksudnya Umar bin Khattab dia isyaratkan jangan, tapi bila Nabi dapat pilihan, lepas tu Allah turunkan ikut macam mana Umar kata. Ini kita ada ketepatan pendapat dia tadi kena dengan wahyu punya aturan. Dan juga Umar bin Khattab mempunyai keutamaan yang banyak dalam ijtihad dia. Diriwayatkan buat Imam Baihaqi, dia berkata, kita mulakan Abdul Razak bin Hammam daripada Ma'mar, daripada Simak bin Fadl, daripada Wahab bin Munabbih, daripada Mas'ud, daripada Mas'ud bin Hakam As-Saqafi. Beliau berkata, telah memutuskan Umar radhiyallahu anhu pada seorang wanita yang ditinggalkan oleh suami dia dan juga pada kes mati kematian maksudnya seorang wanita meninggalkan suami dia, ibu dia, adik-beradik dia sebelah ibu dia, dan adik-beradik dia sebelah bapa dia dan mak dia. Maksudnya dia ada adik kandung. Ni kisah yang kita sebut tu, masalah Umarain atau Hajariyah atau Himmariyah. Ni kisah di mana ada untuk adik-beradik seibu ada fardu, tapi adik-beradik yang kandung kena makan asabah. Maksudnya ini adik-beradik seibu itu. Jadi Umar bin Khattab anhu pada permulaan dia kata jadi dia kata Umar kongsikan di antara adik-beradik ibu dengan adik-beradik seibu sebapa dan jadikan sepertiga di antara mereka sama. Lalu berkata seorang lelaki, wahai mukmin, engkau ni tidak mengkongsikan antara mereka tahun dahulu. Pasal Umar buat kali pertama tu kisah yang sama, orang perempuan tu mati tinggalkan suami, ibu dan kemudian adik-beradik. Jadi harta tu habis. Suami dapat separuh, tak ada anak. Ibu dapat 1/3,
dapat 1/6 sebab adik-beradik ramai, lebih daripada 2 orang. Kemudian adik-beradik seibu dapat, bila mereka ramai, yang lelaki atau perempuan tak kisah, dia akan makan 1/3 kalau ramai, kalau satu. Jadi harta tu habis lah. Tak ada asabah. Sedangkan adik-beradik yang seibu sebapa, terutama lelaki dia akan dapat fardu kat situ. Fardu dia adalah dia mesti makan dia tak dapat makan fardu, dapat asabah, apa baki. Dan dalam pembahagian tersebut dah habis. Separuh, 1/6, 1/3 habis. Jadi tahun pertama Umar bin Khattab tak bagi pada adik-beradik yang kandung sebab tak ada kelebihan. Pasal mereka makan asabah. Tapi tahun yang berikutnya dia buat, dia kongsikan. Sebab bila ada orang tu datang jumpa Umar, dia kata, katakanlah bapak kami keldai, ada bapak kami batu dalam sungai. Bukankah mak kami satu, kenapa orang dapat kami tak dapat? Pasal ikut pada kedudukan. Adik-beradik seibu sebapa tu lebih dekat berbanding adik-beradik yang seibu. Dengan si mati link kepada adik seibu sebapa dengan mak dan bapak dua. Pada adik seibu, mak je sama, bapak lain. So jadi dah kurang, tapi dah masalahnya pasal mereka dapat fard, bukan asabah. Allah tetapkan kalau seorang adik-beradik seibu kita, satu mak lain bapak, kalau seorang 1/3, 1/6. Kalau dia ramai 1/3. Itu tak ada beza lelaki perempuan. Jadi Umar jadikan macam tu. Jadi ada orang tanya Umar, kan, kau tak kongsikan mereka tahun sekian. Umar berkata itu adalah apa kami putuskan ketika itu. Dan ini kami putuskan pada hari ini. Ini yang dikata, ini adalah persoalan yang sangat diketahui dalam pewarisan harta atau dengan musyarakah atau musyarakah yang macam disebutkan dulu. Tapi ada kita ceritakan. Tapi saya kata dekat sini tajuk dia Umar punya keputusan untuk tidak refresh balik ataupun reconcile balik ataupun hukum semula apa yang telah putus. Benda tu kalau kita lihat, ini di antara keselamatan yang bagus. Sebab kita mungkin tak dapat pada ketika satu peristiwa pengadilan kita buat, mungkin kita silap sebagainya. Kali kedua kita buat, kita boleh betulkan. Kalau dalam kes macam kes sivil boleh tak boleh. Tak boleh. Once mahkamah telah putuskan satu keadaan, hakim berikutnya kena ikut keputusan hakim pertama. Hakim yang pertama cakap itu, hakim kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai bila pun kena ikut. So tu kalau kita lihat ini antara kelemahan dalam sistem undang-undang yang dipegang melalui ajaran Inggeris ni. So, mereka sebenarnya tak ada sistem. Dia ikut follow siapa dulu. Sebab kenapa dia kata follow je? Sebab tak nak nanti ada orang retrieve balik ataupun tarik balik peraturan dan last sekali kena penghakiman semula. Bila kisah Umar kata itu kami putuskan dulu. Ini kami putuskan. Maksudnya seorang qadi lepas jatuh hukuman tak boleh patah balik lah. Maksudnya tak boleh dibatalkan ijtihad dengan ijtihad. Jadi maksudnya tak batal. Yang dulu dah berjalan, jadi yang sekarang jalan dengan cara sekarang. Okey. Dan tulisan Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari dalam qada dalam penghakiman adalah satu tulisan yang sangat unik dalam babnya. Dihimpunkan banyak daripada kaedah-kaedah usul fiqh dan juga pengeluaran hukum, istinbat hukum. Dan menunjukkan kepada ketulinan ataupun keaslian pendapat dan juga ketelitian kefahaman dan juga keelokan dalam penglihatan basirah. Mata hati dia tengok dengan baik. Dan dapat disyarahkan, surat Umar tu disyarahkan oleh Ibn Qayyim dan kitab A'lam Waqi'in. Dia disyarahkan dengan satu syarah yang cukup panjang lah. Dan dikeluarkan daripadanya ilmu yang sangat banyak. Dan dikata akan panjang pada kita perbincangan kalau kita sentuh kepada sirah Umar bin Khattab. Tapi dan dia taufikkan kita kepada kelebihan dia dan juga keistimewaan dia. Dan dia telah bertemu Tuhan dia dan keadaan dibunuh syahid. Dibunuh dengan keadaan syahid pada tahun ke-23 Hijrah. Di tangan seorang Majusi nama dia Abu Lulu'ah. Dihamba pada Mughirah bin Syu'bah. Dan ditinggalkan urusan pemilihan pemimpin di antara 6 orang yang Rasulullah wafat
redha terhadap mereka. Itu Ali, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Waqqas, kan, Abraham bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam. 6 orang ni disuruh duduk. Dia mati tahun 2023. Tapi ingat apa yang ini yang kita kena peringatkan. Banyak orang bila baca kisah Syura yang Umar bin Khattab buat ni, dia ingatkan inilah satu-satunya cara untuk pemilihan pemerintah. Sedangkan sebenarnya pemerintah dalam Islam ni dipilih macam kita berkali-kali sebut kan. Dia ikut cara yang berbeza. Asal naik dia orang untuk pemerintah kita, maka kita kena patuh. Pada makruf yang disuruh, kita patuh. Tak ada kita disuruh untuk menentang dia. Okey. Jadi kata dan dia mati tahun 23 Hijrah, sesudah 10 tahun lebih berlalu khilafah dia. Jadi dia take over khilafah pada tahun 13 lepas matinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar take over khilafah, dia Rasulullah wafat pada tahun ke-11. 11, 12, 13 ni apa Abu Bakar meninggal. Abu Bakar letakkan dalam tulisan dia wasiat dia, pengganti dia adalah Umar. Orang ramai terima akan lantikan tersebut. Tak ada pun syura. Tak ada syura. Tapi ketika Umar ditikam, dia buat satu keputusan untuk urusan umat Islam ni diserahkan pilihan pemerintah dia pada 6 orang. 6 orang. Ya, 6 orang tu Nabi wafat, ketika Nabi wafat, baginda Sallam redha terhadap mereka ni. Ini yang kita katakan. Jadi faham Jadi kisah tentang jadi Umar bin Khattab memang zaman dia lah penaklukan Islam yang besar. Cuma kalau kita lihat kedudukan apa yang dapat pada Umar sebenarnya adalah kelebihan yang diberikan oleh Abu Bakar. Kelebihan yang Allah Taala beri pada Abu Bakar. Abu Bakar bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghapuskan nabi palsu, berperang dengan orang murtad, orang tak bayar zakat. Di situlah lepas bila Umar take over kerajaan, dia dapat laksanakan dengan kedudukan yang sangat bagus. Okey, seterusnya Ali bin Abi Thalib. Panjang tak? Panjang semua tak ada. Panjang juga ni. Okey, panjang. Okey, ada soalan? Tak boleh. Dia kalau masuk ni kan tak boleh berhenti. Okey, ada soalan? Ada Ustaz. Dalam kelas? Dalam kelas tak ada orang ke? Dekat YouTube tak ada. Dalam kelas saya tu pasti. Ya. Okey, dalam kelas ada soalan tak? Kalau masuk Ali kan tak boleh sambung. Kalau masuk Ali ni kan tak boleh nak panjang sangat. Kita tak boleh nak habiskan terus. Nanti kita akan tergantung. So ada soalan? Kalau macam tu Ustaz buat next class yang pasal Ali. Macam mana? Yang pasal Ali tu Ustaz buat kelas kemudian lah. Ya, betul lah. Pasal kalau tak dapat katakan kita masuk tergantung. So kita ambil Umar dulu. So Umar bin Khattab anhu, kita ada dia sebut kat sini pun 7 orang je. Kita ambil semua. Cuma pasal yang katakan ini adalah fuqaha para sahabat. Tapi lah macam saya nak fahamkan berkali-kali tajuk ni, sebab tu bila kita lihat pada mazhab-mazhab Islam yang ada, terutama yang 4 mazhab yang tersebar tu, sebenarnya pendapat yang mereka keluarkan atau apa fatwa mereka katakan tentang perbuatan fiqh tentang hukum fiqh ni sebenarnya kembali kepada para sahabat. Dia bukannya datang daripada idea mereka sendiri. Dan sahabat yang mereka rujuk ni ada yang paling banyak ada 6 orang lah. 6 orang yang disebut dalam semua kitab-kitab yang membincangkan tentang fiqh. Semua orang tahu bahawa Umar, Ibn Mas'ud, Ali, Ibn Mas'ud, Aisyah, Ibnu Zaid bin Sabit, Ibnu Abbas, dan juga Ibnu Umar. 7 orang. 7 orang tu adalah yang dikatakan sebagai tempat rujukan fiqh dan fatwa pada zaman lepas daripada Rasulullah wafat. Dia macam Abu Bakar mungkin dia lebih banyak lagi tahu, tapi tempoh hidup dia pendek. Lepas daripada lepas wafatnya Rasulullah, Abu Bakar cuma hidup 2 tahun. Dan bila 2 tahun saja dia hidup, dia menjadikan sebab bila dia hidup lagi 2 tahun, sebab dia jadi bukan masalah. Sebab bila dia 2 tahun saja tidak sempat, dengan sibuk dia perang dengan orang dari palsu, tak bayar zakat sebagainya, dia tak sempat dia untuk dijadikan rujukan. Tak ada siapa tempat merujuk pada dia banyak. Ada diriwayatkan pada perkara itu macam kes Faraid pun ada dengar daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
pendapat. Macam kisah pewarisan nenek belah bapa. Nenek belah bapa. Kan bila sebut nenek dalam pewarisan harta, banyak orang salah faham ni kan nenek ni mak dia. Mak punya mak. Bila mak mati, mak dia menggantikan mak dia. Sebenarnya kalau nenek mati, mak mati, nenek yang boleh dapat harta tu dua. Belah bapa dengan belah mak. Yang belah mak tu yang belah mak tu punya mak. Bapa punya mak pun dapat. Kita kenapa? Sebab ada perempuan tu datang jumpa apa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kan dia kata kalau aku mati, kan, si mati ni cucu aku ni waris aku. Sebab dia mak, kan, dia perempuan ni ada anak lelaki dia punya anak. So basically memang kalau dia mati, anak lelaki punya anak adalah waris. Anak lelaki tak ada, anak punya anak waris. Tapi terbalik lah, dia kata bila anak ni mati asal aku tak jadi waris. Dia kata yang tu. Kenapa aku tak warisi dia? Dia warisi aku, kenapa aku tak warisi dia? Lepas tu ketika tu Umar pun putuskan bahawa dikongsikan 1/6 yang untuk nenek atau mak pada asalnya dikongsikan di antara dua nenek tersebut. Nenek belah mak dapat, nenek belah bapa dapat. Itu adalah beberapa fatwa yang dibuat berkenaan dengan apa kalalah orang mati tak tinggalkan anak, tak ada bapa, tinggal adik-beradik. Itu yang ada Umar bin Khattab, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun ada. Tapi sikit lah kalau kita bilang sikit, tidak banyak. Panggil apa dia punya fatwa yang dapat ditemui. Ada tapi tak banyak. Sebab kita kata umur dia pendek. Lepas daripada Rasulullah SAW wafat 2 tahun je dia merintah. Umur dia pendek daripada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah hidup, semua orang akan jumpa Rasulullah dan minta pada Rasulullah SAW fatwa, penerangan. Tapi lepas Rasulullah wafat, tak ada siapa ketika tu baru start mereka orang ramai merujuk kepada para sahabat yang kita sebut lah. Cuma panjang pendek nyawa mereka lepas Rasulullah tak ada tu memainkan peranan dalam berapa banyak fatwa dinukil daripada mereka. Ada juga hidup lama tapi tak dinukilkan pun ada. Tak dinukilkan banyak. Ada tapi tak banyak. Macam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia akan ceritakan apa yang nampak. Tapi dari segi masalah pendapat, boleh ke tak boleh, ini ya ke tidak, dia tak keluarkan. Bukan tak masuk nama dia dalam pemberi fatwa yang banyak. Dia cerita banyak. Ceritakan apa dia nampak daripada Nabi, apa dia nampak Nabi SAW buat dan sebagainya. Mungkin dia betulkan sebahagian perkara, tapi tak menjadi dia yang paling banyak. Walaupun dia khadam Rasulullah 10 tahun. 10 tahun dia khadam Rasulullah SAW. Pasal Rasulullah sampai Madinah, mak dia Ummu Sulaim nazar. Dan bernazar Rasulullah sampai jika anak dia khadam Rasulullah SAW. Dan Rasulullah terima dengan baik. Itu keadaan yang kena faham. Baik. Okey, ada soalan? Kalau tak ada kita stop. Kan kita sambung ni. Kalau tak ada kita stop dulu kelas kita. InsyaAllah nanti kita sambung lagi kepada para sahabat yang kita fahamkan. Inilah tempat di mana faith kita berkembang. Tanpa para sahabat yang kita sebut nama tu, mungkin kita tak tahu. Kita baca dalil tapi tak faham pengertian dia apa. So para sahabat Nabi adalah penjelas bagi dalil itu sendiri. Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini sambung kemudian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.